Di antara keunikan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah Allah menjadikan segala yang ada ini berpasang-pasangan. Sebagai manusia, ada pasangan lelaki dan wanita. Binatang ada pasangan jantan dan betina. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai orang beriman, wahai manusia, sungguhnya kami ciptakan kamu terdiri pada lelaki dan wanita. Apa yang saya nak tekankan kat sini, Allah ciptakan manusia ada pasangannya lelaki dan wanita. Dan dalam ayat yang lain, Allah SWT menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT ialah Allah menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan kamu. Kalau lelaki pasangannya wanita dan wanita pasangannya lelaki. Dalam membicarakan tentang pasangan ini, kita lihat dalam kehidupan suami isteri, dalam kehidupan kekeluargaan, berlakunya hubungan biologi, hubungan suami isteri antara suami dan isteri. Cumanya apabila berlaku hubungan suami isteri ini, pihak lelaki akan menumpahkan air maninya ke dalam rahim wanita. Satu perkara yang unik yang ditemui oleh para saintis ialah bahawa air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim wanita ini adalah membawa kod yang khas. Manakala tubuh wanita akan membaca kod tersebut. Gambaran kajian yang telah didapati di sini ialah bahawa setiap air mani yang ditumpahkan ini ia akan membawa kod yang tertentu. Manakala tubuh wanita pula, tubuh wanita adalah bagaikan komputer yang khas yang dapat membaca kod ini. Dan kemudian kod ini akan disimpan sebagai pengenalan bahawa tubuh wanita mengenali bahawa kod ini adalah kod yang telah menumpahkan air mani di dalam rahimnya. Satu keunikan di sini ialah komputer yang ada pada badan wanita ini, dia tidak boleh membaca banyak kod dalam satu masa. Ia hanya boleh menyimpan rekod untuk satu kod. Sekiranya seorang wanita melakukan intercourse ataupun hubungan seks dengan lelaki yang lain, dengan lelaki yang lain bukan suaminya, maka akan datang kod yang baru. Kod baru ini tidak dapat dibaca oleh komputer wanita. Ia bagaikan virus di dalam sistem komputer yang boleh merosakkan komputer. So, kod yang baru yang datang ke dalam rahim wanita ini bagaikan virus yang merosakkan sistem komputer yang ada dalam tubuh wanita. Ataupun sekiranya seorang wanita itu berkahwin semula selepas diceraikan ataupun berlakunya penceraian sebelum habis iddah, maka akan juga bercampur kod yang menyebabkan boleh berlakunya kerosakan pada sistem yang ada pada badan wanita itu sendiri. Dan kajian mendapati bahawa kod ini boleh tersimpan dalam tubuh wanita dalam jangka waktu tertentu. Kita perhatikan di sini ya. Kod ini boleh disimpan dalam jangka masa sehingga 3 bulan. Okey, sehingga 3 bulan. Cuba kita perhatikan angka ini. Sekiranya bulan pertama berlalu selepas berlaku hubungan suami isteri dan dalam jangka sebulan tidak ada berlaku hubungan suami isteri, hampir boleh katakan sehingga 32 hingga 35% kod ini akan dipadamkan ataupun being deleted. Ya. Manakala bulan yang kedua, masuk bulan yang kedua iaitu 60 hari, dia akan mencapai sehingga 72% kod ini akan dibuang.
Namun apabila dia telah mencapai hampir mencecah 100 hari, 30 hari, almost 100% kod being deleted, kod akan dibersihkan. Berarti dikala itu rahim wanita telah pun bersih daripada kod suami sebelumnya. Jadi yang masalah di sini ialah dua perkara. Sekiranya berlakunya hubungan seks serambang yang dilakukan oleh wanita dengan beberapa lelaki yang lain dalam jangka masa yang pendek, ini menyebabkan kod-kod yang berbeza akan masuk ke dalam rahim wanita ini, menyebabkan kod ini tidak dapat dibaca oleh sistem yang ada pada tubuh badan wanita, dan ia boleh mendatangkan kerosakan kepada tubuh wanita itu sendiri. Ataupun sekiranya ada kod yang baru masuk sebelum kod yang lama dihabiskan ataupun dibuang, maka dia juga akan mengganggu sistem dalam tubuh wanita, seperti mana virus mengganggu sistem komputer. Untuk mudah kita fahami, perbandingan di sini ialah sebagaimana virus merosakkan sistem komputer sampai peringkat komputer tidak boleh digunakan langsung. Dan ini juga digambarkan bahawa apabila berlakunya seks berluasa yang Rasulullah SAW jelaskan, akan datang auja', akan datang berbagai-bagai penyakit. Dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini memang terbukti seks yang rambang ini boleh mendatangkan berbagai-bagai penyakit. Kita lihat dulu bagaimana kod ini dapat dijaga oleh wanita dan kemudian boleh dibuang dalam tubuh wanita. Dan hikmah di sini, kenapa Allah mensyariatkan iddah bagi wanita yang bercerai, sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Cerai mati maksudnya kematian suami. Maka ada iddah yang ditentukan oleh Allah SWT. Demikian juga sekiranya seorang wanita itu mengandung, apabila dia melahirkan anak saja, seluruh kod ini akan dibersihkan dan rahimnya telah pun sedia untuk menerima kod yang lain, ya, selain pada kod yang lama. Ya, kod yang lain, bukan kod yang lama. Kod yang lama boleh terima, tetapi dikala itu tubuh yang baru, tubuh ini boleh menerima kod yang baru. Kita lihat hikmah di sebalik Allah SWT menjadikan iddah untuk wanita. Ya, kita lihat sekiranya berlakunya penceraian, apakah iddahnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang beriman, apabila kamu menikahi seorang wanita dan kamu belum menyentuhnya, menyentuh ini belum berlakunya intercourse, belum berlakunya hubungan suami isteri, andai kata berlakunya penceraian, maka tidak ada iddah. Hikmah di sudut saintifik di sini, kenapa tidak ada iddah? Sebab tidak ada kod yang masuk ke dalam rahim wanita. Rahim wanita belum lagi menyimpan kod suami dia. Jadi kod itu tidak ada dalam rahim yang tersimpan, dan apabila berlakunya penceraian, maka tidak ada iddah dan wanita boleh berkahwin serta-merta selepas perceraian yang berlaku tanpa adanya intercourse, ya, menyebabkan ataupun ini lantaran rahimnya yang bersih suci. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran boleh menjelaskan kepada kita perkara ini? Sekiranya perkahwinan itu berlaku tanpa adanya intercourse ataupun hubungan suami isteri dan berlakunya perceraian, wanita boleh bernikah terus, tidak ada iddah sebab tidak ada kod yang masuk dalam tubuh beliau. Kita lihat ayat yang kedua. Iddah wanita yang diceraikan, ya, setelah berlakunya intercourse, setelah berlakunya hubungan suami isteri. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru'. Dan bagi wanita yang telah pun melakukan hubungan intercourse suami isteri kemudian diceraikan, hendaklah dia melalui proses iddah selama 3 kali suci. Quru', cuma khilaf di sudut fiqh ini, apakah maksud 3 quru' ini. Cumanya gambaran yang boleh saya ambil ialah secara kesimpulannya, jangka waktu 3 quru' itu lebih kurang 3 bulan, yang mengambil masa lebih kurang 90 hari. Subhanallah. Bukankah penjelasan Allah SWT agar wanita tidak boleh berkahwin selepas diceraikan setelah berlakunya intercourse
proses iddah ini adalah proses untuk membersihkan rahim supaya tidak bercampur dengan kod-kod yang lain. Subhanallah, di zaman Nabi Muhammad SAW, mikroskop belum tercipta, alat-alat canggih belum tercipta, fakta ini tidak diketahui. Nabi Muhammad SAW telah pun menjelaskan kepada kita 1400 tahun yang lalu, sekiranya berlakunya perceraian, selepas berlakunya interkos, hendaklah wanita melalui proses iddah selama 3 kuruk ataupun mudah faham 3 bulan, lebih kurang 90 hari, ya. Walaupun ada perbezaan pendapat, perkataan 3 kuruk ini saya tidak bercadang untuk membicarakan detail tentang masalah 3 kuruk. Okey. Yang ketiga, seorang wanita yang kematian suami. Seorang wanita yang kematian suami, apakah iddahnya? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Bagi wanita yang meninggal suaminya, bagi wanita yang meninggal suaminya ataupun kematian suaminya, hendaklah menangguhkan berlakunya proses iddah dalam masa 40 hari, 4 bulan, 10 hari. Dan proses 4 bulan ini melangkaui jangka masa 90 hari supaya rahim wanita ini benar-benar dapat dibersihkan, supaya rahim wanita ini benar-benar dapat didelitkan seluruh kod yang ada yang dimasukkan oleh suaminya sebelum ini. Allahu Akbar. Penjelasan demi penjelasan, ayat Quran demi ayat Quran yang menyokong pendapat ataupun yang menguatkan lagi fakta saintifik yang ditemui sekarang ini. Dan bagi wanita yang mengandung pula, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mereka yang mengandung apabila melahirkan anak sahaja, serta-merta kod being deleted daripada rahim wanita tersebut apabila bayi keluar daripada rahimnya. Dan inilah hikmah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang iddah wanita yang mengandung. Wa ulatu ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Dan bagi wanita-wanita yang hamil, iddah mereka ialah sampai apabila mereka melahirkan anak. Dan di sini kita perhatikan 4 jenis iddah yang ditekankan oleh Allah SWT terhadap wanita apabila berlakunya perpisahan ataupun sama ada perpisahan secara hidup ataupun perpisahan mati. Perlu melalui proses iddah, dan di antara hikmah proses iddah ini adalah untuk membersihkan rahim wanita tersebut daripada kod yang telah dimasukkan oleh suami wanita tersebut. Manakala bagi wanita yang belum pernah melakukan interkos dengan suaminya, walaupun berlaku perceraian, maka tidak ada iddah bagi beliau. Subhanallah. Siapakah yang mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara ini? Bukankah ini menunjukkan bahawa rahim umat Islam, wahai wanita umat Islam yang taat, tunduk, patuh pada perintah Allah SWT, merupakan rahim yang paling bersih? Tidak seperti mana wanita yang ingkar pada Allah SWT, yang sentiasa melakukan hubungan seks rambang, yang menerima berbagai jenis kod dalam satu masa. Pastinya ini panduan yang diberikan oleh Allah SWT datangnya pada Allah SWT. Datangnya pada Allah yang maha mengetahui. Dialah Allah SWT yang menciptakan manusia, dan Dia yang maha mengetahui segala rahsia yang ada pada diri manusia. Dan proses iddah ini dikuatkan dengan fakta saintifik bahawa rahim wanita umat Islam merupakan rahim yang paling bersih di dalam dunia ini, ataupun rahim mereka yang menjaga diri mereka daripada melakukan seks rambang adalah mereka yang bersih rahimnya. Benarlah janji Allah SWT. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan terus pertontonkan kepada manusia bukti-bukti kebenaran Al-Quran pada alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka benar Quran datang pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti ataupun tanda mukjizat saintifik Al-Quranul Karim.